don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kak Muhammad tentang isu ketimbang ni. Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat page Wan Ahmad Faizal. Apa dia kata? Istilah ketimbang tiada dalam kamus Dewan. Apakah ia singkatan kepada kencing, tipu dan sembang YB Hulu Terengganu dalam Dewan Rakyat hari ini? Kita mari kita dengar respon detail betul Kak Muhammad. Dia akan kita komen macam biasa. Kadang sebab macam saya katakan, bila dah Susah Anwar Ibrahim, memanglah dia selalu setiap kali dia mentangkan bajet, dulu-dulu saya dia akan mengutarakan bahasa-bahasa baru, bahasa baku. Jangan lupa saya, satu ketika waktu beliau menjadi Menteri Pendidikan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah dikenali sebagai antara pejuang bahasa bangsa Melayu dan pejuang bahasa Malindo Malaysia-Indonesia. Dan akhirnya terungkap banyak perkataan-perkataan baru yang boleh dijadikan sebagai karun bahasa negara kita. Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutarakan perkataan ketimbang, nampak gayanya sekarang ni saya lihat perkataan ketimbang itu jadi mainan. Jadi mainan, jadi sloka yang menghina. Sebab itu saya kata kalau hati dah benci, ketimbang maksudnya sebagai perbandingan. Secara itu maksud yang sebenarnya. Semua tak ada lah dalam kamus sekarang ni. Ini akan dimasukkan dalam kamus. Jadi bila beliau mengatakan ketimbang, jadi kalangan mereka ada pula mengatakan ketimbang itu maksudnya, maksudnya apa saya? Kencing, tipu dan sembang. Takkanlah itu bahasa yang boleh kita gunakan untuk seorang Perdana Menteri. Sebab itu saya kata saya geleng kepala saya. Saya bukanlah nak membodik saya, tapi sebagai warga cinta damai, sebagai rakyat negara kita ini, janganlah kebencian itu kita lontarkan secara terbuka begitu saya. Cukup-cukuplah kita noktahkanlah sebarang kebencian itu. Sebab cuba santuni. Kalau rasa tak bersetuju beliau menjadi Perdana Menteri, kalau rasa ini mau mengusirnya dari anjung kuasa Sri Perdana nanti, datang pilihan raya nanti, hormat. Begitu juga apa yang berlaku pada Presiden UMNO. Saya amat bersimpati saya. Memanglah sebagai warga UMNO, saya sekecil hati kalau orang maki hamun Presiden saya. Dan saya menganggapkan Presiden UMNO bukan bapa kita. Tapi nampak gayanya keterlanjuran pemain-pemain media itu tak ada sempadan. Belum ada kedamaian, belum ada titik noktahnya. Masih lagi. Hari ini saya lihat banyak saya dalam live-live yang mereka buat maki hamun. Sudah-sudahlah saya pun cubalah untuk kadang-kadang apa yang saya utarakan, saya cuba terjemahkan apa yang terjadi dari segmen politik semata-mata untuk pemberitahuan, tidak berniat untuk menghina saya. Jadi kalau rasa terhina, saya mohon maaf. Secara terbuka, seandainya live saya ini dianggap menghina, saya mohon maaf saya. Tapi saya lihat media sosial yang lain saya sangat dengan maki hamun. Kemana kita sebenarnya? Ini sekadar pemikiran kita untuk seketika. Cuba anda fikirkan. Apakah kita tidak malu kalau warga asing, orang luar melihat sikap kita? Sedangkan sebenarnya kalau saya lihatlah bila musim pilihan raya, bila pemimpin bertemu pemimpin, mereka bersalaman, tak ada masalah. Pergi ke parlimen, duduk dalam lounge, kafe di parlimen, boleh duduk minum teh tarik bersama. Kenapa kita ni menyemai kebencian yang teruk sangat saudara? Sampai wujudnya perkataan maki hamun. Saya kadang-kadang saya ngeri. Dan sebenar-benarnya saya nak mengingatkan teman-teman semua. Apa yang anda lontarkan itu kadang-kadang boleh mengundang parah pada anda. Sebagaimana saya katakan semalam. Satu live. Dan mengeluarkan kenyataan yang bukan sekadar bertentangan dengan kemanusiaan. Mengungkapkan kata-kata seorang itu sebagai anak luar nikah dan sebagainya. Saya kata ni bahaya ni, saya kata. Kita pemimpin-pemimpin kita sepatut kita hormati. Kalau mereka buat silap, maka sama-samalah kita perbaiki. Macam semalam juga saya lupa nak menyatakan apabila akhirnya ahli parlimen daripada Kampa itu Chong Zimin, akhirnya dia buat tuntutan kepada speaker supaya
dua orang ahli parlimen yang mengunturkan kata-kata yang mencarut di parlimen. Saya tak bersebut lah kata itu dalam bahasa India saja. Boleh saya buka answer, boleh dengar. Dan ada juga kata-kata mengatakan yang seolah menghina. Dia kata mamak pasembo. Jadi benda-benda begitu tak sepatutnya. Bagi saya, parlimen tempat berbahas. Berbahaslah secara matang. Parlimen tempat kita membuat undang-undang, membuat rang undang-undang. Parlimen adalah tempat agar setiap wakil rakyat membawa masalah rakyat. Bukan untuk bergocoh ke dalam Kelantan. Bukan untuk maki hamun sama sendiri. Tapi saya lihat semalam, agak mengecewakan. Sebab itu semalam saya menyiarkan bagaimana tangga gaji, pendapatan ahli parlimen, wakil-wakil rakyat kita ni. Semalam saya nyatakan begitu, bukan pasal apa saya. Kadang-kadang saya rasa bosan melihat tingkah laku mereka yang berada di Dewan, tapi mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan negara membayar allowance begitu-begitu tinggi. Sekitar 23,000 sebulan saudara. Dan mereka ni hidup senang lenang. Hanya menjual janji dan juga menipu rakyat. Kerana saya katakan menipu rakyat apabila mereka tidak memperjuangkan isu-isu rakyat, tidak dijadikan masalah besar. Yang ada di parlimen tu, masa itu dihabiskan dengan saling tuduh-menuduh, tunjal-menunjal. Selalu saya katakan, sewajarnya kalau mereka benar-benar ikhlas, kalaulah rasa isu itu perlu ditangani, bawa usul, jadikan sebagai rang undang-undang. Apa ada masalahnya? Ini duk cerita bahawa rakyat menderita di bawah kerana apa-apa ini pendapatan yang berkurangan. Sedangkan Perdana Menteri dah mengumumkan bahawa dah ada pun kenaikan gaji tambahan. Harga barangan yang tidak setimpal dengan pendapatan. Tak mana mahalnya. Dan kalau betul masuk dalam Dewan, bawa usul. Dalam tempoh 14 hari. Saya nak jelaskan juga, sepatutnya sebagai wakil rakyat, mereka mengkaji apa masalah-masalah rakyat kawasan mereka. Dan bawalah usul. Jadikan itu sebahagian daripada usul supaya dapat jadikan sebahagian daripada rang undang-undang. Kalau tak setuju, subsidi petrol, subsidi diesel ini, tak setuju kerajaan laksanakan, bawa usul. Soal menang kalah soal lain lah, tapi rakyat dapat tahu, Barisan Pembangkang ada memperjuangkan soal kami. Ataupun kerajaan akan memperjelaskan kenapa usul itu terpaksa ditolak, kenapa ini dan sebagainya. Bukan hanya hentam kromo. Saya semakin ngeri besok hari Sabtu, lusa, Ahad. Dan hari Isnin nanti apakah sekali lagi waktu rakyat membayar satu hari RM400 pada mereka, yang dibayar sebagai allowance sebagai wakil rakyat itu disia-siakan, dibazirkan. Seolah-olah apa yang mereka perolehi di parlimen sebagai ahli Dewan Rakyat, allowance persidangan RM400 itu macam campak kerongkang saja. Kena ingat saudara, wang itu datangnya daripada kantung negara yang hasil daripada keringat rakyat. Saya mohonlah kalau boleh, dan kepada warga-warga, teman-teman, bila kita menulis, kita bercakap, elakkanlah kita mengutarakan perkara-perkara yang boleh memecah belahkan sama kita. Carilah titik pertemuan, carilah di mana caranya ataupun apakah puncanya kita boleh menyantuni kehidupan bersama. Saya harap saya selamat berhujung minggu. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Tuan-tuan, komen saya satu lah. Dia orang ni sepatutnya pergilah bahas kat Dewan tu isu-isu rakyat, isu-isu ekonomi. Bukan nak pergi bahas isu ketimbang ni. Tak ada kerja lain ni dia orang ni. Ini pasal ketimbang ni yang nak dibahasnya. Okey lah tuan-tuan, semoga dia next week ni dia orang bahas lah benda-benda penting. Janganlah duk merapu, duk bergaduh dengan Dewan Rakyat tu. Okey, baik tu menyokong kerja. Ampun pada anda, Ibrahim. Assalamualaikum.